dan juga dia bukan sekadar di Malaysia, even di luar negara sekalipun. So kita dapat lihat bahawa trend penggunaan GIS tu semakin meluas dan melihat kepada situasi tersebut, Plan Malaysia dia merasakanlah bahawa perlunya mantapkan lagi, dikukuhkan lagi. So basically kalau kita lihat secara historical background dia pun, sebenarnya kita boleh lihat in terms of GIS, Plan Malaysia sebenarnya dah banyak menghasilkan manual daripada, if I'm not mistaken, start daripada 2009, lebih kurang macam tu lah, 2008-2009 dia started with their first manual on GIS. Then dia evolve sampai 2009, and then after, I think recently 2019 tak silap saya, in 2019 they come up with another version. So basically di situ kita dapat lihat bahawa the evolution of the GIS itself, kalau kita lihat in Malaysia in terms of GIS, kalau kita ambil contoh from the context of planning, di peringkat permulaan kita boleh nampak dia punya penggunaan dia tu tidak berapa meluas, sehinggalah adanya sistem portal iPlan yang dilancarkan I think somewhere in 2015 tak silap saya lah. Okay, so dari situ kita boleh nampak that Plan Malaysia is really serious lah terhadap penggunaan GIS especially in rancangan pemajuan lah. Okay, terutamanya dalam rancangan struktur dan juga rancangan tempatan. So even kalau kita rujuk kepada manual sekalipun, manual penyediaan rancangan tempatan, even they have allocated satu sektor khusus bagi GIS. So basically sektor khusus GIS ni basically akan bertanggungjawab lah, okay, untuk menghasilkan apa sahaja konten yang diperlukan. So okay, bila kita bercakap tentang why do we need GIS in local plan? Okay, pertama sekali I think for the past 3 weeks, okay, so semua pelajar dah pun melihat secara orang kata umum lah. So what is local plan? So what is required in local plan? So what you need to produce dari segi deliverables for local plan. So kalau kita rangkumkan secara umum lah, kita boleh lihat bahawa sebenarnya local plan is a study di mana dalam study tu dia ada komponen data collection and analysis itself. So bila kita bercakap tentang data collection dan juga data analysis, okay, before that bagi saya record sekejap. Okay, so bila kita bercakap tentang local plan itself, so basically dia adalah satu proses di mana kita akan mengumpulkan data dan kita akan menganalisa data tersebut dan seterusnya kita akan menghasilkan cadangan berasaskan kepada apa sahaja penemuan yang kita telah temui di dalam kajian tersebut. So bila kita bercakap tentang pengumpulan data dan analisis, terutamanya dalam rancangan tempatan, so boleh dikatakan most of the data that we collected and analysed sebenarnya bersifat spatial. So when we are dealing with data
dalam bentuk spatial. So we need to use a proper tool. Okay, kita tak mungkin kita boleh mengkaji dengan baik sesuatu perkara tersebut sekiranya kita menggunakan tool yang tidak sesuai. So sebagai contoh, macam kita nak study guna tanah and then kita nak buat updating contohnya, because any study sekalipun, of course kita memerlukan data yang terkini lah, okay, updated data. So di sinilah bila kita mempunyai sebagai contoh lah, kalau kita menggunakan data, let's say we assume kita berada di dalam zaman tiada GIS. Okay. So bila kita berada di dalam zaman yang tiada GIS, so of course kebiasaannya kita akan rely on manual methods, conventional methods. So conventional methods bermaksud maybe we can rely to reports, okay, and then perhaps maybe some charting di dalam office. Tetapi kaedah-kaedah macam tu is basically tedious, lambat, slow. So and possibility untuk data tu missing sangat tinggi, especially kalau kita punya struktur organisation, especially dari segi pengurusan file ataupun data tersebut tidak sistematik. So ada chances data-data tersebut akan tercicir. So this is where the awareness towards GIS datang. So kita mula menggunakan GIS especially for guna tanah. So di mana kita boleh masukkan semua maklumat guna tanah di dalam format GIS, and then sekiranya kalau kita memerlukan data tersebut untuk dikemas kini, so GIS allows us to do it. Kita boleh update. So di sini advantage dia. Advantage dia di mana, contohlah katalah kita nak buat kajian, okay, let's say in 2020 contohnya. So kita cuma ada data GIS guna tanah sehingga 2015 contohnya. Data kita cuma ada setakat 2015. So of course any decision making haruslah berasaskan kepada data terkini. So jadi dia ada gap di situ. Dia ada gap 2015, 2020, bermaksud ada gap 5 tahun data tak ada. So jadi di sini kita perlu melakukan sedikit data updating. So when we update the data, so of course dia ada proper process lah. So dia ada proses yang perlu kita lalui. So basically the GIS system allows us to do it. Ia bermaksud kita boleh mengumpulkan data tersebut dan pada masa yang sama kita boleh update. So saya akan tunjukkan next slide. Okay, this one. So pertama sekali seperti yang saya dah explain tadi, so kenapa kita perlukan sektor GIS, kerana in local plan, so basically kita akan kumpulkan pelbagai jenis data. So macam-macam jenis data kita ambil. So because kita punya sektor pun ada banyak. So daripada sektor transport, sektor infrastructure, okay, and then kita ada sektor commercial, sektor alam sekitar. So sektor itu ada pelbagai. So apabila sektor itu pelbagai, so basically kita perlu mengumpulkan data-data tersebut, okay? Dan pada masa sama the data that we collected juga perlu dianalisis. Okay? So we need to analyze and then to come out with the dia punya findings lah. So jadi apabila kita mengumpulkan pelbagai jenis data, analisis yang pelbagai, so for many sectors, so we need a systematic way of doing it. Okay. So salah satu cara yang sistematik adalah menggunakan GIS, kerana kita boleh kumpulkan semuanya dalam satu kaedah yang tersusun, dengan especially apabila kita menggunakan pengkalan data. So basically kita establish the pengkalan data, dan semua data yang kita dah collect, yang kita dah buat analisis, dan kita akan compile everything and then masukkan dalam pengkalan data. And then apa yang bagusnya tentang this approach is, contohlah imagine you are the consultant, okay, yang membuat satu kajian local plan, okay, for specific PBT. So katalah
you have spent a lot of time, okay, untuk mengumpulkan data. So now what happened to the data? So adakah data tu akan tersimpan dalam almari sahaja ke, ataupun data tu boleh diguna pakai bagi tujuan-tujuan yang lain? So di sinilah kita perlukan satu approach di mana apabila kita ada satu pengkalan data dan pengkalan data ini pula boleh diguna pakai oleh pihak lain, contohnya agensi yang lain. Contoh let's say katalah JPS, okay? JPS dia nak buat their own study, okay? They want to do their own study tentang yang related to their agency, and then dia tahu okay, local plan telah pun dibuat bagi sekian. So jadi perhaps ada some data yang telah dikumpulkan dalam proses tersebut boleh membantu agensi tersebut. So jadi di sini kita dapat lihat bahawa all those effort because the government spend money untuk membuat kajian tersebut. So jadi the taxpayers money tu tidak dibazirkan sebegitu sajalah. Okay, maksudnya they spend millions of it untuk buat local plan. So jadi data itu boleh diguna pakai lagi. So jadi kalau kita tidak menggunakan GIS, so biasanya data tu akan jadi dalam bentuk report saja. So jadi dalam dunia sekarang ni, everything is moving towards digital. So jadi we need a system, dan di sinilah GIS comes into play, di mana all those data yang kita dah collect, contoh data jalan contohnya, kita dah collect data sektor jalan, kita dah collect data contoh macam untuk sungai. So all those data that we have collected, updated from all those agencies, kita dah compile cantik-cantik, dapat guna lagi di masa akan datang. So jadi it is basically we are killing two birds with one stone lah. Maksudnya at the same time kita dapat local plan, and at the same time kita juga dapat kemas kini data yang terkini. Sebab because at the end of the day, any decision making memerlukan data yang terkini, and in planning data itu adalah sangat penting. Maksudnya without data basically it is difficult to do an efficient planning. So that is why data is critical in any planning processes. Alright. So again, so seperti yang saya dah sebutkan tadi, so we can compile the data, and then we can reuse the data for future studies. Okay. Dan any analysis yang telah kita gunakan ataupun yang telah kita lakukan in local plan study, kita boleh jadikan ini sebagai satu asas ataupun justifikasi dalam any decision making. Contoh, let's say you are doing housing sector, okay? So sebagai contoh katalah you are doing housing sector, and then you have found out ada certain issues on housing. Contoh katalah isu contohnya kemampuan untuk especially the people to purchase house tu, maksudnya dia ada mismatch antara supply and demand dia. Maksudnya dari segi supply-nya this range, tetapi the people, the income is within this range. So jadi dia ada mismatch di situ. So jadi you have found out the issue is contohnya affordable housing sebagai contoh, kan. So jadi you start to think. So kalau let's say kita dah kenal pasti, okay, kita ada issue of the people needs affordable housing, and then the industry is not supplying it. So jadi you see that there is a need to supply that kind of housing. So jadi the question here is, in local plan, so kita perlu melakukan projection. Okay. So jadi bila kita lakukan projection based on population semuanya, so we found out that a certain number of units diperlukan lah. Okay, a certain number of units of affordable housing is needed to cater the needs of the people in that study area. Okay. So jadi you gonna study. So and then the next step is, okay, kita tahu kita nak perlu sediakan, tetapi the question is, saya nak supply di mana? Okay. So jadi this is the question that GIS is able to answer. Maksud dia, kita tahu
Okay, the study area needs affordable housing. Okay, tetapi di dalam cadangan, so saya nak letak di mana? Saya nak letak di BP. Which BP saya nak masukkan? Kat BP 1 ke, 2 ke, 3? Where should I put this? So kalau kita tidak ada satu approach ataupun analisis yang solid, so itu yang kita mula akan main letak sajalah, ikut suka kita lah. Kita akan letak main basically without any concrete evidence. So jadi di sinilah yang kita akan lihat penggunaan MCDM sangat meluas sekarang, terutamanya di Plan Malaysia. Okay, so in Plan Malaysia sekarang, one of the most popular techniques of doing analysis is MCDM. Okay, so jadi kita start menggunakan MCDM. So kita guna pakai multi criteria decision making. Kita gunakan di mana kita akan engage dengan stakeholder. So pihak-pihak berkepentingan kita akan engage with them. So perhaps maybe do FGD, okay, to find out their preference, apa keperluan mereka. So we try to establish the criteria, okay, based on their input daripada stakeholder, and then kita cuba terjemahkan ke semua input ini di dalam bentuk spatial. So jadi tadi kita ada mungkin contohnya kita nak tahu pasal affordable housing, so kita engage lah stakeholder, contohnya the industry player, contohnya kita pun pergilah engage dengan government agencies, okay, kita pun engage pula dengan mungkin wakil penduduk. So jadi kita bertanya, okay, apa criteria for that. Okay, so perhaps maybe different stakeholder will have different criteria. So jadi di sinilah kita akan menggunakan MCDM, especially teknik yang kita panggil AHP. So kita akan gunakan AHP bagi kita susun, kita timbang, kita buat matrix to basically to determine from all those criteria yang telah disenaraikan, so which are the most important, mana yang kurang penting, mana yang, so di sini kita akan assign those weightage based on the analysis yang kita buat. Dan selepas kita ada semua input tersebut, maka kita boleh terjemahkan dalam bentuk spatial. So this is where GIS is useful, di mana kita ambil semua kriteria tersebut dan kita terjemahkan dalam bentuk spatial. So bila kita terjemahkan dalam bentuk spatial, so GIS will able to tell us based on the input from those stakeholders, so affordable housing sebenarnya sesuai diletakkan di BP1 contohnya. Okay. So jadi bila kita come up with a proposal, so semua proposal tersebut adalah berasaskan kepada justifikasi yang kuat. Maksudnya dia bukan kita main ambil klik mouse, letak saja di mana-mana kita suka. Dia bukan macam tu. So that is not planning. Kalau kita main letak-letak di mana kita suka, so for me tak perlulah belajar 4 tahun ambil planning. Kalau yang daripada diploma, dengan diplomanya, okay, dan campur dengan degree. So jadi buat apa nak belajar lama-lama kalau setakat just klik-klik macam tu saja. So jadi we are learning to do things based on evidence. So any decision making is based on evidence. So it is something yang solid. So jadi berdasarkan proses yang betul. So next is we need to understand the role of the GIS sector di dalam local plan. So semua ni saya petik daripada manual GIS rancangan pemajuan, the latest version, okay, version 2.0. So based on the manual, so this is the role yang setiap sektor GIS perlu mainkan. Okay, which is number one is menyelaras kemasukan dan pengemaskinian data. Okay. So jadi setiap sektor kajian tu dia ada dia punya focus of their study. So jadi of course each sector akan ada their own data collection. They will run their own analysis. Okay. Dan basically semasa dia collect data pun mungkin akan ada proses mengemaskini data. Okay, mungkin data yang dia dapat tu mungkin bukan data terkini. So dia pun pergilah buat field study untuk update data tersebut. So jadi proses-proses tersebut akan dimasukkan ke dalam GIS.
So dia akan masukkan di dalam pengkalan data GIS. Dan let's say sekiranya the sector find out that ada beberapa layer baru yang mungkin boleh ditambah bagi memantapkan lagi sektor ataupun analisis tersebut, basically they can suggest. Nah, maksudnya contoh in the manual, katalah dia just specify 4 layer saja bagi contoh sektor housing contohnya. So they just specify 4 layer saja. But let's say if the sector thinks that we think that mungkin we need another additional 2 layers to support our analysis. So jadi memang boleh dicadangkan. Okay, because manual itu is just a guideline. Okay, dia just panduan. So dia boleh ditambah baik. Okay, maksud dia the consultant boleh menambah baik cadangan yang telah sedia ada, maksudnya standard ataupun template yang dah ada di dalam manual tu boleh ditambah baik. Okay. Dan sekiranya because when we talk about GIS ni, pertama sekali setiap layer tu dia akan ada dia punya struktur data dia. Maksudnya the data yang kita collect, maksudnya dari segi attribute. So attribute tu akan ada macam-macam attribute yang kita boleh collect. So let's say ada satu attribute ni kita perlu collect, tetapi in the manual tak cakap, manual tak sebut. Yes, sama juga kita boleh tambah, maksudnya kita boleh tambah baik, maksudnya kita boleh orang kata improve data ataupun template yang dah ada tu supaya dia boleh menghasilkan satu analisis yang lebih komprehensif. Dan seterusnya, bila kita bercakap tentang data GIS tersebut, so seterusnya adalah dari segi analisis. So bila kita bercakap tentang analisis, jumlah-jumlah dan juga keluasan guna tanah bagi setiap kelas-kelas guna tanah yang ada. So without using GIS, impossible. Kita dah buat updating semua pakai GIS, suddenly bila you nak buat analisis you tak nak pakai GIS, itu doesn't make sense. Tak betul lah. Dia umpamanya macam kita orang kata tengah, macam contohnya kita tengah apa nama ni, for example katalah saya bagi contoh, you pakai komputer HP contohnya, okay. Suddenly bila you dah beli komputer HP, tiba-tiba you nak buat kerja, you decide nak pakai typewriter lah. So jadi buat apa beli laptop HP kalau last nak pakai typewriter, betul tak? So jadi baik beli typewriter berawal lah. So jadi perumpamaannya macam tu lah. So bila kita buat data collection, so when the data is already there in GIS, so of course the analysis haruslah menggunakan GIS. So kalau tak, you are just wasting money. Wasting money and time doing data collection in GIS, tapi lala tak pakai pun. So jadi might as well tak payahlah buat benda tu. So jadi analysis must be done in GIS. So this is where we need to basically kena mahirkan dirilah dengan teknik-teknik analisis GIS yang terkini. Okay, if you even refer to articles and journals, sana ada banyak sebenarnya teknik-teknik analisis GIS yang boleh membantu kita dalam melakukan analisis sektoral. Sebagai contoh macam kemudahan masyarakat, saya bagi contoh. Bila kita bercakap tentang kemudahan masyarakat, so kebiasaannya, normal practice adalah kita akan lihat dari segi ratio dia lah. Kita akan tengok ratio penduduk. So kita akan refer to the guideline. So, jadi kita refer guideline. So guideline kata okey, kemudahan contohlah masjid, ratio dia 1:berapa. So jadi kita pun calculate lah. Okay, kita compare dengan projection. So jadi katalah kita buat sampai 2035. So projection penduduk pada waktu tersebut adalah pada sekitar berapa ratus ribu penduduk. So jadi kita pun kira lah. So jadi kita dapat jumlah unjuran masjid yang diperlukan bagi tahun 2035. So jadi kita pun tengok berapa supply sekarang,
Cukup tak cukup. So kalau tak cukup, then maksudnya kita kena ada penambahan masjid. Okay. Tetapi menggunakan kaedah tersebut, dia ada sedikit kekurangan di mana that approach is not able to identify dari segi distribution. Okay. Dari segi distribution, menggunakan kaedah ratio, dia tidak dapat kenal pasti. Okay. Because distribution requires us to understand the distribution of the facilities in regards to the population. So di sinilah GIS sangat penting, di mana GIS is able to populate sebenarnya data population contohnya, dan kita boleh masukkan data distribution masjid, and then using certain type of analysis in GIS, dia ada banyak contohnya service area analysis. So kita boleh menggunakan kaedah service area analysis to understand. Contoh katalah, let's say we engage dengan stakeholder. Contoh kita pergi tanya Tok Imam. Okay? Kita pergi tanya Nazir, kita pergi lah tanya pakar-pakar agama ke apa ke, dia kata, oh masjid ni sebenarnya macam mana ni dari segi distribution. Service area ni kena macam mana? Is it kena kawasan macam ni tak sesuai ke? So jadi kita dapatkan pandangan daripada pakar. So jadi from their input, so kita dapat kenal pasti bahawa okay, service area sesuatu masjid karya contohnya kena within certain minutes or distance contohnya lah. So jadi using that number, sebenarnya you boleh buat satu analysis in GIS di mana you are able to identify the service area. Then from that service area analysis, you boleh nampak bahawa which area yang ada sebenarnya kawasan yang deprived of the facilities. Maksudnya dia mungkin ada tetapi jauh sangat. So jadi nak pergi masjid tu sampai terlalu jauh. Kan? Itu satu contoh. Sama juga macam sekolah lah. So jadi public facilities semuanya sama saja. So because at the end of the day, setiap facilities tu dia akan service a certain catchment area. Okay. So to understand the catchment areas, so di sinilah GIS sangat membantu that kind of analysis, dan our argument ataupun our finding akan jadi lebih konkret di mana it is based on evidence. So the evidence says begini, begini dan begini. So it is something that cannot be tak boleh dipertikaikan. Maksudnya the distribution says like this, so kita tak boleh ubah distribution because distribution is based on existing facilities. So jadi of course as planners kita nak pastikan the distribution pada masa yang akan datang dia equitable. Dari segi GIS ni kita panggil spatial equity, di mana it is equitable, di mana everyone have equal access ataupun fair access towards the facility, di mana kita tidak ada kawasan yang marginalized, di mana kawasan yang ada banyak, kawasan yang ada macam sikit sangat. So jadi we are basically using spatial equity concept to ensure that every people in the area has equal access. So kita nak ada satu orang kata to make sure that whatever things that we plan sebenarnya memberikan satu impact yang baik kepada community tersebut. Right? Okay, so itu dari segi analisis. Sebenarnya ada banyak lagi analisis lain. Kalau saya nak sebut satu persatu analisis bagi setiap sektor tu, sampai bulan depan pun tak habis lah. So jadi itu saya bagi contoh lah. Kalau nak tahu detail, itu nanti boleh bincang kemudian. Alright. So itu dari segi analisis. Dari segi seterusnya adalah to document everything. So maksudnya at the end of any study, sebenarnya documentation apa yang kita buat tu adalah sangat penting. Maksudnya kita nak dokumentkan apa data yang kita dah collect, apa teknik analisis yang kita dah pakai. So jadi supaya semua perkara ini boleh dijadikan rujukan dan panduan bagi pihak-pihak yang lain. So basically nanti when they want to refer, so let's say dia lihat pada pengkalan data tersebut, dia boleh rujuk. Okay, dia boleh rujuk dan basically they can understand the process. Dia nampak bahawa okay, so you have derived
slope analysis contohnya. So dia pun nampak oh sebenarnya how you derive the slope analysis. Contohnya you ada 4 kelas contohnya. So jadi kelas 1 slope ni berapa dia punya kelas dia. So jadi by referring to that document ataupun that report, pihak lain boleh guna pakai balik. Sebab kalau without this proper documentation and report, so it is going to be difficult for others to gunakan balik, because we need to understand semua data dan analisis yang kita telah jana atau hasilkan sebenarnya akan dirujuk semula oleh pihak-pihak lain pada masa akan datang. Contoh kita buat pada tahun 2021. Tetapi tak mustahil in 2030 somehow tiba-tiba ada orang nak guna balik benda tu bagi a certain study at that particular time. Maksudnya pada 2030 dia ada satu study nak buat, and then dia tahu in a local plan we have the pengkalan data, dan data tu sebenarnya telah pun dikutip ataupun dihasilkan, and then ada pula analisis yang related to that study yang ada dalam local plan tersebut. So jadi they wanted to refer to that output, okay, supaya boleh diguna balik untuk study pada tahun 2030 tadi tu. But let's imagine, katalah you tak buat any documentation, tak ada teknik analisis, you tak cerita macam mana you buat. So jadi people won't be able to understand bagaimana hasil tersebut dijana, melainkan dia call you balik lah. Kan, maksudnya you imagine tiba-tiba someone in 2030 call you balik, you buat benda tu tahun 2020, 2021 you buat benda tu, tiba-tiba tahun 2030 ada orang call you balik, tanya you pasal benda tu. Agak-agak boleh ingat ke? Benda yang dah 10 tahun yang lepas. Kalau tanya birthday mungkin ingat lah kot. Ada yang boleh ingat benda yang tiba-tiba benda teknikal 10 tahun lepas dia duduk tanya. Padahal dalam in that 10 years dah macam-macam projek you buat. So it's going to be difficult. Dia akan jadi susah. So that is why a proper report must be documented. So that nanti sesiapa sahaja pun boleh rujuk lah. Dia boleh rujuk kepada data tersebut. Okay. Untuk basically untuk tahu lebih detail lah. Okay, so far ada question? Tak ada, Doktor. Alright. So, okay. Next is we need to understand in local plan sebenarnya apa yang kita perlu buat, especially GIS. So, number one is we need to prepare peta asas lah. Okay. So, in any local plan study, so kita perlu menyediakan peta asas. So, itu adalah peranan penting sektor GIS. So, jadi di sini normally apa yang akan sering dilakukan. So, preparation of peta asas tersebut biasanya akan menggunakan perisian GIS. Dan bila kita cakap tentang perisian GIS ni, sebenarnya di Malaysia ni ada banyak sebenarnya software GIS. Tetapi yang sering diguna pakai sebenarnya adalah Macinfo. Okay, so kalau Macinfo ni biasanya dia format TAB lah. Okay, then we have ArcGIS, dia dengan format shapefile dia. Dan open source software Quantum, QGIS. So basically ini adalah the most 3 common software used kalau kita bercakap tentang planning lah. Kalau di luar planning sebenarnya ada banyak lagi. Okay. Tetapi kalau kita bercakap tentang planning, normally these 3, dan ini juga bergantung kepada normally kalau katalah kita buat a local plan, okay, study tu melibatkan contohlah a certain PBT. So normally kita akan rujuk jugalah. Okay, PBT tu sebenarnya dia pakai sistem apa? Maksudnya kalau dia menggunakan Macinfo, normally kita akan guna pakai balik lah Macinfo.
Kalau dia katalah PBT tersebut nak dalam bentuk shapefile contohnya, maksudnya dia baru beli software ArcGIS, buat transition daripada Macinfo ke ArcGIS, so kita supply lah dalam format shapefile. So jadi di sini kita kena ada flexibility lah because we need to understand apa yang our client wants. So jadi it depends. So kalau PBT tersebut pakai which type of software, kita ikut sajalah. Okay. Because at the end of the day, yang akan pakai ni mereka juga. Okay. PBT yang akan guna pakai. So jadi kalau kebiasaannya di Malaysia majority sebenarnya banyak pakai info secara umum. Okay, tetapi ada juga PBT yang telah pun mula berjinak-jinak dengan ArcGIS. Kenapa dia berjinak-jinak dengan ArcGIS? Saya rasa semua sini tahulah. You all pun dah ambil TPS 453, TPS 482. Agak-agak tahu tak apa perbezaan ketara di antara Macinfo dan ArcGIS? Ke tak tahu? Memang tahu tak? Tak tahu lah tu. So maksud dia, waktu you belajar TPS 453 dengan TPS 482, apa yang you all belajar? Itu yang saya tertanya-tanya. Belajar online ke? Tak dengar. Okay, because ingat lagi saya pernah cakap dulu di dalam kelas, because semua student saya ni kan, yang 02 dulu ambil TPS 453, yang 03-nya ambil TPS 482. Kalau yang daripada penerapan pula, dia akan ambil TPS 482 waktu semester 4. So saya pernah, ini macam skrip tetap saya every semester lah. Okay, saya akan bagi tahu. Tak tahulah kalau you buat lupa lah. Saya cakap in class bahawa whatever that the things that you learn in TPS 453 ke 482 ke, sebenarnya you akan guna balik sebenarnya. Dia akan guna balik bila you naik studio rancangan pemajuan. Maksudnya rancangan struktur dia akan pakai balik, rancangan tempatan pun akan pakai balik. So maksud dia macam saya boleh umpamakan macam ni lah, macam GIS ni macam you punya ex-girlfriend, ex-boyfriend lah yang datang balik menghantui diri you. Dia macam tu. Maksudnya you dah clash dengan your ex-girlfriend, ex-boyfriend semasa di 0203. Sekarang ni you masuk 06 kan, you dah masuk 06, tiba-tiba dia datang balik nak rujuk. Dia macam tu lah. So sekarang ni kalau you ada you ada memori yang tidak baik dengan GIS ini, maka dia akan menghantui semula lah. So jadi sebab saya katakan bahawa whatever things that you learn in 02 and 03 and 04, sebenarnya you akan apply semula. So this is where the platform di mana sebenarnya you akan apply semula apa sahaja skill yang you dah belajar semasa di 02 and 03, and this is the stage where you practice everything. Maksud dia, contoh you ada dalam sektor pengangkutan contohnya, so you guna baliklah segala skill-skill GIS yang you dah ada untuk buat analisis tentang your sector. Maksudnya you dah collect data, and then you buat analisis, and then you come out dengan your proposal contohnya. So jadi, bila kita bercakap tentang penyediaan peta asas ni, of course, berbalik semula kepada ini, kita perlu menggunakan perisian GIS. So jadi, again, ada 3 main software, so it depends. So berbalik pada soalan saya tadi yang you all tak jawab, saya berpandangan positif lah, mungkin you all malu lah, you all malu segan. So jadi saya tolong jawabkan lah. Sebab biasanya memang macam tu biasanya kalau saya tanya memang saya jawab balik. Dia memang skrip yang sama lah.
dia jarang bila saya tanya orang jawab. So jadi saya berpandangan bahawa mungkin juga segan lah. So jadi saya tolong jawab. Sebenarnya kenapa mula explore ArcGIS sebenarnya adalah kerana capability software tersebut. Okay, sebab semuanya kita sedia maklum bahawa software MapInfo ni dia ada kekangan. Dia ada kekangan terutamanya dari segi kemampuan dia untuk melakukan analisa. Okay. Jika dibandingkan dengan software ArcGIS, software ArcGIS ni dia punya capability, kemampuan dia untuk membuat analisa jauh lebih advance berbanding dengan MapInfo. Contohnya macam kalau katalah kita sekadar nak query sahaja, setakat nak digitize sahaja, okey lah pakai MapInfo, tak ada masalah. Itu memang MapInfo boleh buat. Tetapi kalau kita nak buat sesuatu yang lebih advance, contoh macam kita nak buat study tentang punya catchment area, dia nak buat dia punya network analysis, sebagai contoh kita nak buat raster analysis, suitability analysis, semua itu adalah sesuatu yang MapInfo tidak boleh berikan. Dia maksudnya dia tak mampu nak bagilah. Okay, so jadi again, in order for us to do the right analysis, we need to use the right tools. Okay, so di sinilah bahawa if the PBT ke or consultant dia ada software ArcGIS, sebenarnya banyak benda dia boleh buat, dan kesemua analisa-analisa advance tersebut akan memberi satu input yang akan berguna, okay, semasa proses penyediaan cadangan nanti. Okay, so jadi itu saya katakan tadi, ada certain PBT sudah mula melihat-lihat kepada ArcGIS. Okay. So again, ini depends lah. So ada certain PBT yang ada banyak revenue, dia bolehlah explore on that. Tapi ada certain PBT yang ada kekangan revenue, dia akan stick to MapInfo lah. Tetapi regardless lah whatever software pun sebenarnya pun boleh je. Cuma of course expensive, of course you can do wonders lah. Kalau you pay something basic, you dapat basic sajalah. Alright. So again, yang seterusnya, apa saja yang kita buat haruslah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. So jadi maksud dia kita boleh melihat apa nama itu, kita boleh melihat bahawa apa sahaja yang kita ingin lakukan haruslah mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. So jadi di sinilah kita boleh lihat bahawa kita punya manual yang disediakan oleh Plan Malaysia telah menggariskan asas-asas ataupun basic things that needs to be fulfilled sebagai deliverables bagi local plan. So jadi semua ada dinyatakan. So jadi you need to read lah on the manuals sebab semuanya dinyatakan dengan terperinci di dalam manual tersebut. So jadi di sini saya sertakan manual-manual yang tentang GIS lah. So manual GIS yang digunakan bagi penyediaan rancangan pemajuan. So kalau kita lihat sebenarnya dia start dengan manual yang color biru tu yang kiri sekali tu. Manual Sistem Maklumat Geografi Kajian Rancangan Pemajuan, ni edisi 2009. And then ditambah baik dengan yang color hijau tu. Okay, Manual Pengurusan Data Geospatial 2013. Dan yang terkini yang paling kanan sekali itu Manual GIS ataupun Manual Sistem Maklumat Geografi Rancangan Pemajuan versi 2.0. So jadi bila Plan Malaysia keluarkan versi 2.0 ni sebenarnya dia menggantikan Manual 2009 dan 2013. So 2009-2013 itu dah consider obsolete lah. Okay, dah tidak diguna pakai lagi.
dia telah digantikan dengan versi 2.0 ni. Kenapa versi 2.0 ni dikeluarkan? Adalah kerana mengambil kira perkembangan-perkembangan terkini di dalam teknologi GIS, teknologi spasial. So teknologi spasial itu telah pun berkembang daripada, you just imagine 2009 ke 2013 dah 4 tahun, and then 2013 ke 2019 dah 6 tahun. So jadi all together dah dekat 10 tahun lah sehingga keluarnya versi 2.0. Sekarang ni pula dah 2021. So jadi peredaran zaman tu telah menghasilkan teknologi-teknologi ataupun proses-proses kerja yang terkini. So jadi semuanya telah membuatkan apa sahaja yang digunakan pakai in version 2009 and 2013 dah tidak relevan lagi. Even software pun every year keluar software yang baru, version baru. Even macam ArcGIS Info pun kalau kita compare dah berbagai-bagai evolution software tersebut. So of course manual pun haruslah kekal relevan dengan software yang berada di pasaran. Okay, so jadi basically for our studio, untuk studio kita local plan, you should refer to manual GIS versi 2.0. So ini seharusnya menjadi your kitab lah. Okay, dia seharusnya menjadi your kitab bagi membantu you untuk menghasilkan deliverables yang diperlukan bagi sektor GIS. So again, apa yang perlu dihasilkan oleh sektor GIS adalah seperti yang saya nyatakan di previous slide, di mana you should compile the data, okay, update the data, and then persembahkan dalam bentuk reporting. Maksudnya dalam bentuk laporan. So jadi ada laporan minta data and then laporan itu. So jadi kena masukkan dalam laporan tersebut. Alright, so jadi bila kita bercakap tentang local plan, so GIS sebenarnya tadi saya ada sebutkan tentang penyediaan pengkalan data. So jadi based on version 2.0, ini adalah model pengkalan data yang terkini lah. Okay, sebenarnya kalau kita compare dengan version 2009, beberapa perbezaan lah dari segi pengkalan data yang perlu dihasilkan. Kalau kita lihat di sini, sebenarnya pengkalan data yang pertama adalah kadastra, dan pengkalan data yang kedua adalah guna tanah, dan yang pengkalan data ketiga adalah persempadanan, dan pengkalan data yang keempat adalah infrastruktur, dan pengkalan data yang kelima adalah perancangan. So jadi basically from this 5 pengkalan data, kita boleh lihat bahawa these are the contents yang perlu dihasilkan. So jadi basically from this 5 so basically from these 5 sectors, from these 5 pengkalan data, kita boleh lihat bahawa dia telah dikhususkan kepada 5 important database, which is the first database adalah database kadastra. So di dalam database kadastra tu dia ada layer dia lah. So jadi kita boleh lihat bahawa di dalam pengkalan data kadastra dia memerlukan layer lot NDCDB. So jadi kalau lot NDCDB ni sebenarnya adalah data daripada Jabatan Ukur. Okay, so jadi Jabatan Ukur ni dia ada satu data yang dipanggil NDCDB yang sebenarnya merupakan data yang menunjukkan lot-lot tanah. Okay, dan di dalam pengkalan data yang kedua pula adalah pengkalan data guna tanah. Okay, so di mana di dalam pengkalan data guna tanah ini kita ada beberapa layer. So di sini kita boleh lihat ada beberapa lapisan data, iaitu semasa 2, committed, zoning dan permohonan kebenaran merancang. So these are the things that need to be provided in local plan.
Dan pengkalan data yang ketiga pula adalah persepadanan. So di mana in this persepadanan pula dia ada layer-layer dia tersendirilah. So jadi kalau kita lihat from this daripada illustration ni, kita lihat ada lebih kurang 10 layers yang perlu dihasilkan. Okay, dan bagi infrastruktur dan utility pula dia ada two main teams, utility dan pengangkutan. So bagi setiap team tersebut dia ada pula layer-layer yang perlu dihasilkan. Dan dalam layer pengkalan data perancangan pula kita boleh lihat bahawa kita ada 6 team utama, alam sekitar, penduduk, ekonomi, sosial, hak milik, perancangan dan analisis. So, jadi data that needs to be collected perlu dihasilkan, dan all those analysis yang kita telah buat menggunakan perisian GIS kita masukkan di dalam pengkalan data analisis. So, jadi di sinilah bahawa kita dapat lihat ini is just a guideline. Perincian dia again seperti saya sudah sebutkan tadi, sekiranya tiada we can propose. Maksudnya kalau katalah kita rasakan bahawa ada satu jenis data ni perlu kita kumpulkan, maka kita boleh kumpulkan dan kita boleh propose that. Okay, dan sekiranya ada pula, contohnya macam saya ambil contoh, katalah bagi pengkalan data perancangan, okay, dan bawah tema ekonomi contohnya, kita ada layer bagi peniaga contohnya. Dan di dalam layer peniaga tersebut, dia ada dia punya struktur data dia sendiri. So katalah ada perubahan yang perlu dilakukan, maksudnya kita nak tambah satu field lagi, pun kita boleh cadangkan sekiranya itu akan memberi impact yang lebih baik kepada jadi basically ini adalah secara umum lah dia punya pengkalan data yang telah dirangka dalam versi 2.0. Dan sebenarnya dalam versi 2.0 juga ada dinyatakan format. So again, this is seperti yang saya katakan tadi, ini adalah guideline di mana this is a guideline di mana konsultan boleh rujuk ataupun penyedia data boleh rujuk supaya apa sahaja data yang dihasilkan adalah berdasarkan kepada template yang telah ditetapkan. So again, kenapa format sebegini dibuat? Pertama sekali kita nak ada penyeragaman, penyeragaman data. So bayangkan, katalah sebagai contoh, kita adalah konsultan yang buat katalah data bagi saya ambil contoh di sini sekitar. Okay, kita sedang buat satu lapisan data bagi kawasan sensitif alam sekitar, dan katalah kawasan tu besar. So jadi mungkin dia akan melibatkan beberapa BP dan bagi memudahkan pengagihan tugasan, so jadi kita pecahkan. So jadi mungkin satu BP ada 2 orang buat, contohnya technician yang buat benda ni. So katalah kita tidak ada struktur pengkalan data ini, so apa yang akan berlaku? So biasanya contohlah bila kita pecahkan kepada beberapa bahagian, so bahagian satu ni mungkin tim satu buat, bahagian 2 tim 2 buat, bahagian yang ketiga mungkin tim ketiga buat. So bila tidak ada format struktur pengkalan data ini, maka mereka akan buat mengikut pemahaman mereka. Maksudnya contoh tim satu buat cara macam ni, tim 2 dia pergi design pula struktur dia yang sendiri, tim ketiga dia pakai pula struktur yang ikut suka dia. So jadi bila kita nak cantumkan, di sini masalah akan timbul, di mana kita tak boleh nak cantumkan kerana tidak ada keseragaman dari struktur pengkalan data. Contohnya tim 1 dia ambil 3 field, yang tim 2 ambil 5 field, yang tim 3 ada 2 field. So jadi tidak ada keseragaman dari segi data collection, dan bila kita nak cantumkan juga tidak ada keseragaman dari bentuk field. So jadi itu akan menyukarkan proses
orang kata merging of the data, dan seterusnya dia akan mengakibatkan pembaziran masa. So jadi dengan adanya format struktur pengkalan data ini, dia akan eliminate those issues. Okay, dia akan mengelakkan perkara itu daripada berlaku. So jadi setiap tim akan bersandarkan kepada struktur ini. So jadi katalah di sini ada 3 field. Pertama ada field untuk kategori, field yang kedua untuk tahap, field yang ketiga untuk luas. So jadi katalah based on the discussion yang telah dibuat, tiba-tiba kena tambah satu field lagi. Contohnya mungkin field tahun lah, contohnya tahun. So jadi apabila ketiga-tiga tim bersetuju, so kita amend struktur pengkalan data ini supaya struktur pengkalan data ini adalah sesuatu yang everyone agreed upon dan diguna pakai seterusnya bagi keseluruhan kajian. So jadi bila adanya perkara tersebut, barulah kita boleh that struktur pengkalan data. So again, untuk memastikan keseragaman dari segi data. Dan juga kalau kita lihat berdasarkan contoh-contoh data yang pernah saya perolehi daripada PBT. Okay, kebiasaannya antara isu yang sering kali timbul adalah attribute yang tidak konsisten. So kesemua perkara ini sebenarnya berlaku kerana tidaknya ada satu proses yang teratur. Okay, so bila tidak ada satu proses yang teratur, maka situasi tersebut akan berlaku. So di sinilah kita perlu faham bahawa nanti saya akan explain apakah perkara-perkara yang harus dilakukan di dalam penyediaan pengkalan data. So jadi di sini saya just tunjukkan 3 contoh saja. Yang pertama, struktur pengkalan data bagi guna tanah semasa. Yang kedua adalah struktur pengkalan data bagi kawasan sensitif alam sekitar. Dan yang ketiga adalah struktur pengkalan data bagi pembentungannya. So jadi kita ada 3 contoh format metadata pengkalan data tersebut. So jadi semua ini ada di dalam manual. So you can refer to the manual to understand more apa sebenarnya yang perlu dimasukkan bagi setiap medan tersebut. So jadi dia punya field yang perlu kita masukkan. Okay, dan juga apa sebenarnya is required to be input ke dalam pengkalan data tersebut sebagai attribute. So jadi semua itu ada perincian dia. Alright, so one of the good examples yang saya boleh bagi di sini adalah yang kawasan sensitif alam sekitar di sini. Sebagai contoh, bila kita lihat dia ada footnote di sini, di mana kalau kita nak key in kategori KESAS, so dia dinyatakan di sini ada 9 kategori KESAS. So jadi kita masukkanlah sama ada di kategori apa, pesisiran pantai ke, kawasan tadahan air ke, kawasan habitat hidupan liar ke, dia kawasan warisan kebudayaan ke. So kita boleh gunakan this format. Janganlah kita tiba-tiba create kategori yang baru pula. Contohnya kategori itu tidak wujud, you pergi create lain pula daripada definition yang ada. So jadi again this manual provide you that information. So jadi kita boleh gunakan ini supaya ada keseragaman dari segi attribute data nanti. Dinyatakan juga bila kita nyatakan tahap kawasan sensitif alam sekitar, dia ada 3 jenis tahap pula. Ada tahap 1, 2 dan 3. So again, so this will help the user, penyedia data, supaya menyediakan data yang konsisten atau seragam. So ini pula adalah contoh report. So jadi bila kita nak buat report, so sebenarnya apa yang perlu dimasukkan di dalam report pengkalan data tersebut. So jadi if we refer to the manual, sebenarnya apa yang perlu dimasukkan di dalam laporan tersebut adalah pengenalan dia. So apa model pengkalan data yang kita sediakan, and then
senaraikan ke semua layer yang kita telah hasilkan, dan juga explain proses bagaimana data tersebut disediakan, dan seterusnya data bagi setiap lapisan data yang kita kumpulkan dan hasilkan. So jadi kita generate dia punya report metadata, kita lampirkan di dalam laporan di report metadata. Dan seterusnya sekiranya kita buat sebarang analisis spatial, so kita perlu nyatakanlah, kita harus nyatakan di sini kaedah yang kita guna pakai. So sebagai contoh, kita buat analisis bagi ketinggian atau keceronan. So kita kena dokumentkan di sini bagaimana kaedah analisis diguna pakai. Contoh kalau katalah kita gunakan ArcGIS. So apa function yang kita gunakan di ArcGIS? So perhaps mungkin kita pakai spatial analysis tool contohnya. So jadi you ceritalah, data tu daripada sumber apa? Is it daripada tin ke? Daripada contour lines ke? Daripada spot height ke? Daripada digital elevation model ke? So you nyatakan sumber itu daripada mana, dan mungkin juga you boleh nyatakan berapa accuracy data tersebut. Lepas itu you nyatakan apa proses dia. So mungkin selepas tu you buat tin, lepas tu you buat conversion to raster, dan seterusnya you buat reclassify contohnya. So jadi you nyatakan di situ bagaimana proses penghasilan analisis tersebut dilakukan. Maksudnya bagaimana you run the analysis supaya nanti pihak-pihak yang lain boleh rujuk dan jadikan sebagai panduan di masa akan datang, dan seterusnya lampiran lah. Right? So ini adalah standard requirement dari segi content report yang perlu dihasilkan untuk pengkalan data GIS. So in previous slide saya ada mention bahawa salah satu peranan penting GIS adalah bagi penyediaan peta asas. So apabila kita bercakap tentang peta asas ni, of course pelan guna tanah lah. So bila kita nak menghasilkan pelan guna tanah, sebenarnya dia ada proses dia, dan seharusnya proses tersebut dipatuhi supaya dapat mengelakkan sebarang kesulitan ataupun problem dari segi accuracy data tersebut. Ni kita boleh lihat bahawa apabila kita ingin melaksanakan ataupun menyediakan peta asas, pertama sekali sistem unjuran pelan itu haruslah betul. Maksudnya kita kena pastikan kita menggunakan sistem unjuran yang sepatutnya lah. So jadi apabila kita menggunakan sistem unjuran yang sepatutnya, so basically data tersebut akan menjadi betul. So di sini kita perlu faham apa sistem unjuran yang sepatutnya kita guna pakai. Kita as the data provider ataupun the consultant need to understand. So apa projection yang kita harus pakai, because di Malaysia secara umumnya kita ada banyak projection. Kita ada RSO, kita ada Cassini, then latest one kita ada GDM 2000. So we need to understand projection mana kita nak guna pakai. So are we still using RSO contohnya, or do we need to use Cassini, or do we need to use GDM 2000? So sebenarnya projection ini biasanya kita akan guna pakai balik apa sahaja mengikut base map sedia ada. Menggunakan data daripada JUPAM, sebenarnya kita akan menggunakan sistem unjuran GDM 2000 lah. Itu adalah sistem unjuran yang latest. So kita akan gunakan sistem unjuran GDM 2000. So ada beberapa faktor lah kenapa sistem GDM 2000 ni lebih digunakan sekarang berbanding sistem lain seperti Cassini. Because Cassini itu is an old system. Ini sebenarnya adalah bersifat global, di mana origin dia basically adalah
kita menggunakan kita punya ellipsoid. So jadi itu terlalu technical, so saya tak akan explain on that. Tetapi apa yang you need to understand is in terms of projection, so the standard that the industry normally use adalah GDM 2000. So semua ni harus kita faham. Maksud dia, kalau kita punya base map adalah using GDM 2000, so maka layer-layer lain yang kita hasilkan for our pengkalan data seharusnya menggunakan unjuran yang sama. Tetapi kadang-kadang dia tidak sebegitu. Kenapa dia tak jadi macam tu? Sebab it depends on the data source that we have. Because projection normally always rely on the data source. So jadi it depends. So kalau katalah kita menggunakan GPS sebagai satu alat untuk mengumpulkan data, so maka sistem unjuran dia mungkin not going to be GDM 2000, mungkin dia akan jadi WGS84, so it depends. So tetapi itu tidak jadi masalah kerana conversion boleh dilakukan antara sistem. Maksudnya kalau kita pakai case ni, we can convert to the GDM. Sama juga kalau kita pakai WGS, we can convert to GDM. Dan seterusnya, bila kita nak menghasilkan sesuatu peta asas, unjuran itu haruslah betul, dan seterusnya kita perlu faham model pengkalan data yang kita perlu hasilkan. So ini seperti yang saya telah kongsikan di dalam slide sebelum ini. So ada 5 pengkalan data yang we need to prepare. Alright. Dan seterusnya metadata pula adalah seperti juga yang saya kongsikan tadi, di mana dalam metadata tersebut kita ada beberapa contoh. So jadi ini pun sama, you can refer to Manual GIS version 2.0 bab 3. So dalam bab 3 ni ada diceritakan tentang projection, model pengkalan data dan juga metadata yang harus dihasilkan bagi tujuan rancangan tempatan. Dan seterusnya, selepas kita faham ketiga perkara ini, next is kita akan buat analisis dan juga sebelum buat analisis kita akan buat data collection lah. Dan sebelum kita melakukan analisis, suntingan data harus dilakukan. So what does it mean by suntingan data ni? Sebenarnya dalam bahasa Inggerisnya data editing lah. Okay, kita perlu buat data editing. So apa yang kita akan buat in data editing? Biasanya kita akan buat cleaning. So data itu kita akan bersihkan daripada sebarang error. So macam mana kita nak bersihkan? Dia ada banyak kaedah lah. So kita akan pakai macam-macam cara. So kalau ArcGIS, salah satu kelebihan ArcGIS adalah dia punya capabilities untuk buat data cleaning adalah jauh lebih superior daripada Mainfo. Sebagai contoh, kita boleh buat data cleaning menggunakan kaedah topologi. So bila kita gunakan kaedah topologi ni, macam-macam error kita boleh bersihkan. Sebagai contohnya, kalau ada poligon yang bertindan ke, line yang bertindan ke, so jadi kita boleh bersihkan. Sebagai contoh, ada overshoot ke, undershoot ke, semua itu kita boleh buat cleaning menggunakan kaedah topologi. So jadi sebab itu kebanyakan especially practitioner GIS di luar sana, dia lebih suka menggunakan ArcGIS kerana banyak kaedah suntingan kita boleh pakai di dalam software tersebut. Ini berbanding dengan Mainfo. Alright. So itu dari segi suntingan data. So maksudnya selepas kita buat data cleaning, kita dah make sure, because normally bila kita buat data QC ni, quality control ni biasanya dia ada 5 asas sebenarnya. So saya tak nak cerita secara teknikal asas-asas dia sebab semuanya saya dah explain di dalam TPS 453. So jadi you kena buka balik lah you punya buku-buku yang lama tu, buka balik lecture slides yang lama. Sebenarnya in terms of QC ni ada beberapa asas yang kita perlu patuhi. Especially yang pertama sekali is completeness. So bila kita collect data, data itu haruslah complete. So kalau data itu tidak complete, maksud dia data itu bukan accurate. Imagine, katalah data guna tanah. Contohlah katalah kita tak cerita guna tanah lah, kita cerita pasal data jalan raya, data jalan.
So sepatutnya on the ground mungkin ada 35 rangkaian jalan raya contohnya di kawasan kajian. Tetapi apabila kita hasilkan data GIS tersebut, kita cuma ada 23 rangkaian jalan raya. So tercicir lagi 12 rangkaian jalan raya. So apabila kita buat analisis, so apa impact dia? Impact dia adalah analisis tersebut adalah analisis yang tidak relevan kerana ada jalan-jalan yang tidak ada dalam pengkalan data. So jadi sekiranya kita buat cadangan, mungkin you akan kata okey perlu buat satu rangkaian jalan raya baru daripada sini ke sini contohnya. Tetapi sebenarnya dalam on the ground ataupun on the ground sebenarnya dah jalan tersebut. Tetapi bila you buat analisis, you nampak jalan tu tak ada. Sebenarnya dah ada. Dia tak ada sebab you tak digitize contohnya. So jadi dia akan mewujudkan satu blunder, error yang sangat besar di mana dia akan mengakibatkan sebarang asas ataupun keputusan yang kita buat, proposal yang kita buat adalah keputusan yang tidak tepat. Because pertama sekali we need to understand in GIS konsep analisis dia adalah simple. Garbage in, garbage out. Okay, maksud dia sekiranya data yang kita gunakan itu adalah garbage, maka analisis dia juga adalah garbage. Simple as that. So dia tidak boleh data yang garbage, result dia jadi golden. Tak boleh. So far from my experience, saya belum pernah jumpa lagi lah satu software di mana you letak rubbish data, suddenly result dia keluar TikTok. Tak ada. So jadi data tersebut haruslah tip-top daripada awal supaya analisis dia pun akan jadi tip-top. Okay, so jadi suntingan data ini sangat penting. So kena pastikan yang you all are well versed dengan kaedah-kaedah suntingan data menggunakan perisian GIS. Dan seterusnya adalah untuk memastikan bahawa penyediaan peta asas kita, peta guna tanah kita adalah menggunakan klasifikasi guna tanah dan kod warna yang betul. So jadi tidak adalah macam rojak orang ni pakai color ni, orang tu pakai color ni. Lepas tu dari segi klasifikasi pula mungkin orang ni interpret lain, orang tu interpret lain. So jadi dia tak seragam, dia tak konsisten. So di sinilah manual version 2.0 bab 4 dan 5 dia explain in detail classification guna tanah tersebut. Contohnya when we talk about guna tanah industri, so what is considered as industry? So dia ada cerita kan. So jadi kena rujuklah di situ kita tak boleh main terus buat saja kita kena rujuk manual tersebut. Dan seterusnya laporan sokongan. So jadi ini adalah antara beberapa perkara yang kita perlu lakukan dalam penyediaan peta asas. So ini contohlah contoh diagram di mana kita kumpulkan data and then kita buat analisis, maka keluarlah hasil dia. Sebagai contoh dalam kes ini dia melakukan satu analisa bagi mengenal pasti kawasan-kawasan yang berisiko untuk ada soil erosion. Kawasan-kawasan risiko soil erosion. So jadi of course macam mana nak run analisis ni, of course kita ada kriteria lah. So macam mana nak buat kriteria, and then kita boleh determine mungkin daripada expert interview contohnya. Okay, so jadi kita dapatkan ataupun mungkin kita juga ada certain kriteria yang developed by a certain expert, so kita boleh guna pakai kriteria tersebut. Dan seterusnya menghasilkan satu analisa potential soil erosion. So ini adalah beberapa contoh lah analisa kita boleh lakukan in GIS. So di dalam GIS juga kita boleh melakukan query Okay. So query sebenarnya adalah salah satu cara yang paling mudah lah untuk kita extract data. So basically bila kita buat contohlah kita nak buat sesuatu perkara in GIS, contohlah kita ada data guna tanah dan kita nak extract certain information, contohnya kawasan pertanian. So kita boleh gunakan SQL bagi tujuan untuk mengeluarkan segala data pertanian yang ada di dalam kawasan kajian. So ini adalah contoh, so di mana kita ada data asas dia dan kita gunakan SQL to extract certain information
sekali adalah kawasan-kawasan yang menepati kriteria tersebut. So ini adalah common nilai, common proses yang kita sering guna pakai dalam GIS. So ini adalah salah satu contoh ya analisis yang kita boleh buat di GIS. So in this analysis sebenarnya kita buat analisa bagi mengenal pasti catchment area, service area. Sebenarnya service area ni adalah salah satu analisis yang sebenarnya boleh diguna pakai bagi tujuan mengkaji service area sesuatu facilities. Nah, ini adalah satu analisis common diguna pakai di luar sana. Kalau di luar negara ini memang banyak diguna pakai. Di Malaysia saya tak berapa pasti. Mungkin ada lah tapi tak meluas lah. Mungkin dia tak well versed dengan this teknik pun. Tetapi sebenarnya di luar negara banyak menggunakan pakai teknik. So jadi apa advantage teknik ini adalah contoh katalah kita ada sekolah, so kita boleh keluarkan distribution sekolah dan katalah mengikut garis panduan, mengikut garis panduan Kementerian Pendidikan contohnya, mengatakan bahawa servis area sesuatu sekolah tu haruslah berada dalam range katalah mungkin certain distance contohnya ataupun certain travelling time. So bila kita gunakan asas tersebut, sebenarnya kita boleh kenal pasti di kawasan mana sebenarnya yang berada di luar servis area tersebut. So apabila kita dapat kenal pasti kawasan rumah ataupun population yang berada di luar servis area tersebut, bermakna kawasan tersebut sebenarnya berada jauh daripada fasiliti contohnya sekolah. So this is where as planner, apabila kita ada data sedemikian rupa, maka kita boleh membuat satu justifikasi keputusan yang lebih konkret, di mana kita boleh katakan bahawa sebenarnya sekolah harus disediakan di kawasan ini kerana kawasan ini jauh daripada service area. So jadi argument tersebut akan lebih solid kerana you have run the analysis based on existing data, and based on the analysis it shows atau tell us that this contoh kawasan zone 1A contohnya berada jauh daripada lingkungan kawasan sekolah. So jadi maka you pun propose lah bahawa kawasan-kawasan yang dinyatakan ini harus disediakan sekolah contohnya. So jadi dapat mengurangkan jurang ataupun mengurangkan kadar spatial equity dia. Okay, itu salah satu contoh lah sekolah. Sebenarnya banyak lagi benda lain kita boleh study pakai this technique. This one is doing a raster analysis, di mana kita boleh melakukan satu analisa bagi mengenal pasti kawasan kesesuaian pembangunan. Nah, sebagai contoh katalah kita nak mengenal pasti kawasan yang sesuai untuk dibuat certain type of development. Contohnya mungkin pembangunan berasaskan pelancongan contohnya. So jadi you pun adalah kriteria dia, so you pun run analysis dan seterusnya result tersebut akan memberitahu kita kawasan-kawasan yang ada potensi untuk dijadikan kawasan pelancongan berasaskan kriteria yang telah kita guna pakai. So jadi itu adalah antara beberapa contoh bagaimana kita boleh mengguna pakai GIS bagi tujuan perancangan, terutamanya dalam penyediaan rancangan tempatan. Sebab itulah kita harus faham satu perkara. Kadang-kala mindset setengah orang apabila dia melihat GIS adalah dia merasakan bahawa GIS ini sebenarnya adalah satu perisian bagi menghasilkan plan. So sekiranya kita ada that kind of mindset, sebenarnya GIS sekiranya kita gunakan bagi tujuan penghasilan plan, sebenarnya kita just menggunakan mungkin 1/3 saja daripada capability dia. So jadi sayang kalau kita just gunakan GIS bagi tujuan penghasilan plan. Sebab
sebenarnya GIS is more than that. Sebenarnya terletak pada kemampuan dia menganalisa data. So itu sebenarnya strength GIS. So sekiranya kita tidak menggunakan GIS sebagai tujuan analisis, sebenarnya kita telah mensia-siakan kekuatan GIS tersebut, di mana GIS boleh digunakan untuk pelbagai jenis analisis yang dapat membantu planners dalam membuat keputusan. So again, kita perlu faham bahawa planning is a profession ataupun satu bidang di mana kita buat keputusan berdasarkan evidence. So kita harus membuat keputusan berdasarkan evidence. So apakah evidence tersebut? So evidence tersebut datangnya daripada analisis-analisis yang kita buat, dan for planning kebanyakan kita punya situasi adalah berasaskan spatial. So bila berasaskan spatial, maka GIS seharusnya digunakan semaksimum yang boleh supaya kita boleh fully harness the capability of spatial analysis in GIS. Alright, so sebelum kita pergi ke sesi soal jawab, saya akan tunjukkan beberapa contoh. Saya akan tunjukkan satu contoh di boleh nampak ke data ni? Boleh Dato'. Alright. So basically ini adalah contoh data guna tanah. Ini adalah contoh data guna tanah. So kalau kita lihat pada attribute table dia, so ini adalah contoh lah attribute data bagi sesuatu data guna tanah. Tetapi sebenarnya apa yang lebih penting yang ingin saya tunjukkan di sini adalah sebenarnya penggunaan GIS atau perisian GIS sebenarnya akan dapat banyak membantu semasa proses dalam membuat updating. Sebagai contoh, in GIS, selain daripada data dalam format polygon, line dan juga point, software GIS juga boleh membaca data-data daripada sumber raster. Contohnya daripada foto udara, daripada foto image satelit. So kita boleh baca data-data tersebut bagi membantu kita dalam membuat data editing. Sebagai contoh, saya tunjukkan satu contoh di sini. So ini adalah salah satu contoh data foto udara. So cuma dalam contoh ini, saya tidak ada data base map peta asas guna tanah. So jadi saya tak dapat nak tunjukkan real world example lah. Tetapi apa yang kita boleh buat sebenarnya sebagai contoh lah, katalah bila saya overlay dengan data guna tanah, okay, imagine katalah di sini semua ada data guna tanah, polygon dia, dan di sini sebagai contoh tidak ada lot okay. So apa yang kita boleh buat sebenarnya, kita boleh melakukan satu kita boleh digit semula, okay. Kita boleh buat pendigitan di mana kita boleh digit kawasan ini, okay. Dan kita boleh buat site verification untuk mengenal pasti apa sebenarnya kawasan ini. So jadi bila kita dah digit, okay, kita pilih site, verify, dapatkan attribute dia dan kita key in semula di dalam sini sebagai contoh. So jadi katalah kita key in, okay, contoh kawasan tersebut tak ada, so kita key in di sini. So jadi basically image sebegini akan dapat membantu proses-proses updating. So jadi kita boleh buat updating data tersebut berasaskan apa yang kita lihat dalam foto udara kita. Okay, so ini kalau foto udara. So satu contoh lagi kalau kita menggunakan image satelit. Dia sama juga macam foto udara. Cuma bezanya adalah dari segi resolution. Dia punya GSD dia, ground sampling distance dia tidak sama. So kalau kita lihat antara dua contoh tadi,
kita dapat lihat di sini bahawa di sini dia punya data dia kurang sharp dari segi resolusi dia. Kenapa? Because ini adalah contoh menggunakan data setelah image dengan resolusi 0.5 meter. Yang tadi itu 5 cm. So of course kalau kita compare ini 0.5 meter 50 cm dengan 5 cm, so of course 5 cm lagi clear lah. Okay, so jadi di sinilah bahawa kita akan lihat bahawa penggunaan data juga bergantung kepada apa purpose kita nak guna pakai data tersebut. So jadi again, as planners kita harus well versed dengan pelbagai jenis data spatial yang ada di luar sana yang dapat membantu kita semasa dalam proses penyediaan rancangan tempatan. So kita gunakan semua teknologi yang ada bagi membantu kita dalam melakukan satu pengumpulan data yang tepat dan juga analisa yang tepat bagi menghasilkan satu proposal yang tepat berasaskan kepada situasi semasa. Alright, so itu adalah tentang image ya. So satu lagi contoh pula adalah yang ini ya. So ini pula adalah satu contoh data elevation, digital elevation model yang juga boleh diguna pakai dalam proses penyediaan rancangan tempatan, terutamanya bagi melakukan analisa ketinggian dan kecerunan. So, jadi kita dapat lihat di sini bahawa kawasan yang gelap ini adalah kawasan tinggi dan kawasan putih ini adalah kawasan yang tanah rendah. So, jadi kita dapat lihat bahawa berdasarkan data ini kawasan yang paling tinggi adalah 2173 meter. Dan kalau kita tukar dia punya presentation dia daripada segi simbologi dia pun sebenarnya kita boleh tukar. Kita boleh tukar. Sebagai contoh saya ambil yang ini. So kita dapat lihat bahawa ini adalah hasil ataupun DEM berdasarkan kepada data yang kita ada dan kita boleh buat further analysis di dalam ArcGIS bagi tujuan-tujuan lain untuk penyediaan rancangan tempatan. Tetapi harus ingat analisa yang dilakukan ketepatannya bergantung kepada source data tersebut. Macam contohnya macam yang ini ya. Data ini sebenarnya menggunakan data resolusi 30 meter. So jadi of course kita tak boleh nak expect accuracy 1 meter dengan 30 meter. So jadi it depends. Kalau kita rasa bahawa accuracy ini memadai dan maka boleh saja kita guna pakai. Tetapi kalau kita rasa kita perlukan sesuatu accuracy yang lebih tinggi dan maka kita kena carilah sumber data yang lain. Alright, so okay, saya stop di sini. Okay, kita pergi ke Q&A. Okay, alright. So ada question? Ada lagi ke dia orang ni? Dah tidur lah? Dah tidur ke? Ke terus menggigil kesejukan? Menggigil ketakutan? So jadi berdasarkan apa yang you dengar pagi ni so kita harus faham bahawa sebenarnya GIS tu adalah satu elemen yang penting dalam penyediaan rancangan tempatan. Okay, so jadi basically you tak boleh lari lah daripada GIS. So jadi sebab tu saya selalu mendapat
feedback daripada our graduated students yang dah pergi interview dekat Plan Malaysia, yang pergi ke private sectors. So saya selalu dengar daripada mereka yang dia tanya, salah satu soalan favourite yang dia selalu tanya tu lah, tahu pakai GIS? Kan? So maka benarlah apa yang terkandung di dalam manual-manual tersebut memang itulah trend semasa di industri sekarang. Maksud dia, if you are doing study, local plan ke, structure plan ke, so GIS is part and parcel of it. Dia tak boleh lari. So there is no, orang kata, dia tak boleh nak hide lah. Dia tak boleh nak lari daripada situ. So you have to be very well versed dengan GIS supaya dia akan membantu you nanti semasa bila nak buat rancangan tempatan nanti. Okay, tak ada soalan? Ke semua dah pakar lah sebab tu tak ada soalan? Ya. Yeah. Okay. Again, so di sini pentingnya interpretation. So di sini bila kita nak buat interpretation, so interpretation itu seharusnya adalah interpretation yang berasaskan fakta. Okay. Dia sama jugalah macam your case is kesas. So pertama sekali bila contohlah kita nak kata dia punya kelas dia ke kategori kesas tu ke, so interpretation itu harus betul. So sebagai contohlah, macam mana kita nak define dia sebagai kesas warisan, kan? So jadi di sini yang saya katakan tadi, kadang-kala sebenarnya data collection bagi tujuan ini sebenarnya is a tedious process. Okay, kerana dia sometimes dia akan melibatkan banyak agensi. Contohnya macam yang akan nyatakan tentang, sebagai contoh, kategori kesas warisan contohnya. So mungkin dia ada certain agensi yang ada data tersebut. Because kadang-kadang data ni mungkin berada di pelbagai agensi. Okay, dia bukan berada di satu agensi saja. Okay, mungkin agensi ni dia ada data ini. So jadi tujuan ataupun fungsi kita sebenarnya adalah to compile all those information, jadikan dalam satu pengkalan data. Sebab itu saya katakan tadi sebenarnya dia tak mudah. Sebab dia melibatkan pengumpulan data daripada pelbagai agensi, dan data yang kita dapat tadi tu kita terjemahkan dalam bentuk GIS. So bagi menjawab your question, the proper way of doing it adalah yang saya sebut tadi tu, you have to consult dengan agensi-agensi yang ada data tersebut. So jadi tanya mereka. Dan sebagai contoh, katalah kawasan kajian you, ada tak kawasan yang diwartakan sebagai kawasan sekian. So kalau ada, then kita masukkan dalam you punya kawasan kesas tadi. Itu kalau untuk menjawab soalan you lah. Okay, jelas? Itu yang saya katakan tadi, the proper way of doing it macam tu lah. Tetapi macam kita because kita buat local plan ni 14 minggu kan, macam real project orang buat sampai 2 tahun. So bila kita buat 14 minggu ni, of course lah, kalau you nak tunggu, maksudnya kalau kita nak buat cara yang betul, mungkin 14 minggu tak siap. Silap after 6 bulan baru siap data collection you. Tapi kalau 6 bulan tu dah berapa minggu, dah 24 minggu dah terlebih lah. Memang kena extend lah jawabnya. Tapi kita tak, di sini kita ada kelonggaran. Kelonggaran dari segi contoh, kita just try to practice. Okay, mungkin kita tak boleh gunakan yang data actual. Perhaps maybe you can interpret from your own interpretation.
Sebagai contoh macam katalah kawasan kesas ketinggian contohnya. Mungkin you boleh derive on your own. Kan mungkin kawasan kesas hutan. Kita boleh derive on our own berdasarkan data guna tanah yang sedia ada. Okay, so jadi basically ada certain things we can derive on our own to expedite the process. So jadi you need to be able to be untuk berfikir which approach sebenarnya adalah approach yang sesuai. Because at the end of the day, kita sebenarnya kita tidak akan melihat 100% on your end product. Kita akan lihat the process tersebut. Adakah the process is correct? Again, ambil kira pula sekarang ni dengan COVID ni lagi ya. So jadi ada banyak kekangan dari segi pengumpulan data. So kita pun faham. So kalau nak ada pengumpulan data yang actual macam apa yang real project buat, it's going to be time consuming. So kita pun ada sedikit leeway di situ di mana kita bagi kelonggaran. So yang penting di sini adalah proses itu adalah betul. So jadi you do the right process, the accuracy of the data tu itu cerita lain. Okay, sekiranya you cannot get the actual data from agency, then you can derive on your own, but you kena ada certain justification lah. Okay, as long your justification tu adalah solid, then for me it's okay. Okay, jelas eh? Okay, ada soalan-soalan yang lain? Semua dah pandai ke? Itulah dia ada dua kemungkinan saja. Satu kemungkinan tak ada soalan sebab dia dah pakar. Kemungkinan kedua dia tak tanya soalan sebab dia pun tak tahu nak tanya apa. Itu yang bahaya. Takut dia orang dah tak ada. Betul. Satu kemungkinan lagi mungkin kita bertiga je lah yang dalam ni. Yang lagi 62 orang semua dah tak ada. I ada. Oh, kita berempat je. Dari tadi ada tapi I listen. I ada. So maksudnya lagi 61 pelajar semua dah tak tahulah ada yang dah buat preparation nak pergi pasar Ramadan ke? Tengah buka. Awal lagi baru pukul 10.47. Pasar Ramadan tak buka lagi. Hey. So, jadi itulah dia dua kemungkinan. Sama ada dia dah pakar ataupun memang dia pun dah tak tahu nak tanya apa sebab dia tak tahu. Itu yang bahaya tu. Dia tak tahu tapi dia berpura-pura tahu. Dia rasa-rasa tahu kan? Dia tak boleh rasa. Dia kena betul. Dia tak boleh rasa-rasa ni. Dia tak boleh, mana boleh rasa. Dia kena... Ni banyak rasa-rasa dia tahu. Rasa-rasa dia tahu kot. So dia malas nak tanya tu. Ya, so jadi tu tadi saya dah tunjukkan 3 manual. So jadi 3 manual tu sebenarnya menunjukkan betapa seriusnya Plan Malaysia untuk menggunakan GIS ni di dalam planning. Kalau kita tengok dia spend berapa juta untuk buat iPlan portal. So you can see the direction lah. Sebenarnya direction dia adalah memang there is no turning back lah senang cerita. Once dia dah spend millions dekat dia punya iPortal system, so bermaksud dia memang nak semua yang terlibat dalam rancangan pemajaran memang kena pakai. Tak boleh lagi. So you semua ni nanti akan keluar sebagai bakal planner. So jadi kena at least tak tahu semua, kena tahu sikit lah pasal GIS ni. Kalau tak tahu langsung payah nanti. Orang sama lagi. Apa dia? Dia je masih ada. Raster data untuk apa tu?
Okey. Sebenarnya kalau kita bercakap tentang trend pembangunan, kita ada beberapa indikator yang kita boleh guna pakai sebenarnya. Tetapi untuk your situation sebenarnya, saya recommend untuk guna pakai GHSL. Macam tadi you sebut USGS kan? Okay, USGS tu sebenarnya dia kalau kita nak dapatkan data DAM tu okey lah. Tapi dia punya data DAM pun tak ada lah high resolution sangat, 30 meter saja. Tapi for study purposes boleh lah. Kan, daripada tak ada, at least ada lah. Okay, tetapi kalau trend pembangunan, one of the best sources sebenarnya adalah website GHSL, Global Human Settlement Layer. So website Global Human Settlement Layer ni actually it is an open source data di mana dia menggunakan data daripada satellite image. So dia gunakan teknik remote sensing untuk derive kawasan-kawasan populated area. Maksud dia, dia ada data population untuk 4 tahun daripada tahun 1970 sehinggalah 2010 kalau tak silap saya lah. Okay. Sebenarnya dengan adanya 4 data ini sebenarnya you boleh nampak trend pembangunan, sebab pembangunan pasti akan berada di kawasan yang ada population. Okay. So menggunakan that indicator sebenarnya you boleh nampak trend pembangunan tu menghala ke mana. Adakah dia menghala ke utara ke selatan ke timur ke barat ke. So basically you can identify the pattern. So try to use GHSL sebab GHSL tu akan memberi a better picture. Okay. Sebab tu saya katakan tadi GIS ni sebenarnya adalah satu tool. Okay. Tool yang kita gunakan bagi membantu kita dalam membuat keputusan. So bila nak buat keputusan kita kena ada evidence. Kita tak boleh buat keputusan main suka-suka saja. Kita tak boleh nak rasa-rasa kita rasa nak buat keputusan ni, kita buat keputusan ni. Dia tak boleh. Itu yang jadi kebanyakan planning decision tu jadi tak betul. Shock sendiri. So jadi planning decision evidence. So jadi to answer your question tadi, macam mana kita nak identify trend pembangunan. So gunakan data daripada GHSL dan download data tersebut dan seterusnya buatlah analisa di dalam software GIS bagi mengenal pasti pattern trend pembangunan tadi. Okey? Menjawab soalan? Cuma GHSL ni dia sebenarnya dia data dia satu dunia. So bila nak download tu memang berat sikit lah. Tak silap saya satu dataset dia saja dekat berapa gigabyte. Tak silap saya lah. Saya pun dah lupa, saya dah lama tak download. Last time saya download about few gigabytes. So jadi kena make sure your hardware tu tip top lah. So jadi itu salah satu GIS because nak gunakan GIS ni dia kena ada hardware yang tip top. Sekadar RAM 2GB, 4GB dia semput sikit lah. Takut kalau semput tu okey lagi boleh keluar, ini takut tu padam. So kalau padam tu tak boleh nak buat apa lah. So jadi itu dari segi apa nama ni data dia. So kalau data tu besar, so you know what to do. Maksudnya you kena potong dia. Okay, you kena potong dia jadi kecil. Kawasan yang you nak saja. Kalau tak, dia akan bagi extra load to your hardware. So nanti benda yang ambil masa yang singkat akan jadi lama because your hardware cannot handle the volume of data. Alright? You can calculate. Okay.
Okay, so kalau kita tahu berapa resolution size dia, then kita tahu berapa pixel count, then we can derive the keluasan dia. Okay, ada soalan lain lagi? Dan sebenarnya ada satu, saya just nak ceritakan lah, ada satu pengalaman in my previous studio, semester berapa saya tak ingat. At that time kita ada buat planning review day, tak silap saya. Saya tak sure lah planning review day ke ataupun accreditation ke apa entah. Tapi waktu tu memang kita ada panggil pihak industri untuk datang ke studio untuk melihat hasil-hasil kerja pelajar kita lah. Okay, and at that time kita buat satu local plan dekat, saya tak ingat di Kuantan ke atau di Perlis, saya dah lupa. Okay. In that studio, okay, the batch of student tu they basically manage to execute apa yang saya minta lah. Okay. They download the data from GHSL and then they look at the population settlement, the trend of development. So jadi when they presented that data pada wakil industri tanya dia, dari mana dia? So jadi this is what we you. Okay, we want to train you to become someone yang industri tidak ada. So jadi when you have that kind of skill of knowledge, so basically you akan bagi value added services to the ataupun value added input to the company. Because industri dia nak cari orang macam tu. Okay, because kalau you ada apa yang diorang dah ada, okay, basically dia dah ada staff yang dah tahu semua benda tu, tapi when you know something that they don't know, untuk diambil bekerja dengan mereka sangat tinggi. So that is what we always encourage students to do. Try to explore new things. Buat benda-benda baru yang basically industri pun tak buat lagi, supaya nanti bila industri lihat, dia akan impress and then they want to know more how you do it. So jadi itu yang kita encourage you all buat lah. So it is not compulsory. Maksudnya kalau nak buat population punya apa ni pakai GHSL, it's not compulsory. But if you can do it, memberi satu orang kata bonus mark lah to that sector, because you are doing something yang innovative way of doing analysis. Okay. Alright, ada soalan yang lain lagi? Alright, rasanya macam dah tak ada dah ni. Ada. Rasanya kalau tunggu sampai bulan depan pun dah tak ada soalan kot. Bulan depan. Okay, so kalau tidak ada soalan, serah kepada Cik Zamrin lah. Okay, terima kasih Tesha. Okay, jadi saya harap pada hari ini semua dapat manfaat daripada taklimat yang diberikan oleh Tesha, kerana present apa ni, KIS ni sangat penting macam Tesha cakap, bukan sekadar nak mapping kalau sekadar mapping tu just kata apa, basic je. Tapi dia penting GIS ni kita untuk gunakan sebagai tujuan bagi kita nak analisa. Jadi dalam kita buat RT ni, analisa yang
dan GIS adalah satu tools yang boleh membantu bagi tujuan tersebut. Jadi saya harap semua dapat guna pakai GIS sebaik mungkin bagi setiap sectors untuk try to manipulate all the data and try to create an analysis yang dapat beri impact kepada kajian ni. Macam tadi, dia akan beri satu value added kepada kajian ni. Mana kalau kita boleh siapkan arti tanpa GIS, maksudnya kita buat just like normal yang biasa kalau kamu tengok sini kamu yang lain tengok yang lain buat kan yang tak menggunakan GIS sebagainya. Tapi kalau kamu dapat menggunakan GIS ni sebenarnya satu nilai tambah untuk kamu bagi, bukan satu untuk arti ni tapi untuk your future career development. Sebab kat luar sana kalau you pandai GIS, pandai gunakan analisis guna GIS ni, orang akan tengok lain. Macam Dr. Ishak lah, Dr. Ishak kalau di department dia lain macam. Sebab dia seorang pakar GIS kan. Jadi orang ni tak boleh beat dia. Jadi you all pun kalau you go to industry, kalau ada satu firm tu, ada satu organization ke BBT ke, kalau you terror GIS, selain you planner dan you terror GIS, orang akan pandang you lain macam. Seriously. Saya banyak kawan-kawan yang jadi planner, yang your seniors yang dah keluar jadi planner, kekuatan GIS dia menjadi orang yang penting di dalam department tu. Dia menjadi pakar rujuk dan dia banyak digunakan lah. Perkara ini banyak digunakan bagi tujuan-tujuan kajian-kajian ataupun pelaporan-pelaporan di peringkat PBT, firm dan sebagainya. Jadi tak rugi sebab benda ni satu benda yang kita boleh guna pakai sampai bila-bila. Platform untuk you test kemahiran you dan produce your analysis menggunakan GIS. Tapi sebenarnya the bottom line is GIS is very important, powerful tool untuk planners. Jadi saya harap kalau ada lepas ni mungkin Dr. Ishak boleh insyaAllah kalau ada persoalan, kalau ada mungkin ada setengah tu mungkin tak try lagi. Mungkin hari tu masa belajar part 2 dengan part 4 yang belajar. Masa belajar tu tak nampak lagi kot kan, tak nampak lagi dia punya kegunaan ke apa kan. Sekarang ni baru perasan ke apa kan, dah baru nak start guna balik, baru nak buka nota balik kan. Fine, okay, boleh teruskan effort you tu, dan kalau ada soalan mungkin nanti boleh direct to Dr. Ishak. Ni orang lain tak boleh jawab, Dr. Ishak je boleh jawab. So kita ni lah kita faham sebab apa ni diorang dah 06 so maksudnya dah setahun ditinggalkan so dia dah berkarat lah. Dia, kalau kereta tak jalan 1 tahun pun saya silap bateri kena ganti. Ini takut dah kereta pun dah masuk banjir dah, langsung tak boleh gerak. Ni mungkin dia kena ganti certain parts dalam badan tu dululah bagi boleh refresh balik. Dia kena overhaul lah. Overhaul balik. I punya GIS kena ganti kereta baru terus. Okay, jadi saya harap semua along the way for this for next you all come by LSP kan. So dan LSP ni pastikan everyone use all your analysis techniques, dan when it come to GIS punya analysis, kalau you ada masalah mungkin tak ada masalah kot, Dr. Ishak akan boleh membantu. Okay, either group A atau group B. Jadi pastikan tools ni digunakan jangan tak guna, rugi, sayang. Kalau you tak guna sekarang, you tak akan ingat experience tu. So boleh you gunakan sekarang dan you apply benda ni consistent. Kalau tak memang lupa lah, macam tu je. Dia bila setahun tak guna like apa kan, satu semester tak guna pun dah lupa dah. Dia setahun 2 tahun kan. So gunakan, kamu takkan rugi apa-apa, kamu rasa untung je. Kamu akan rasa nikmat dia nanti bila kamu dah kerja nanti. Percayalah. Betul, saya bagi contoh. Betul, saya bagi contoh ada satu student saya dia bila keluar je graduate, dia melompat-lompat kerja dia. Kenapa dia melompat ni? Sebab dia tahu GIS, so jadi dia boleh demand. Kan dia, orang lain tengah nak cari kerja susah, tapi dia boleh bertukar-tukar kerja dengan macam tukar baju je macam tu. Macam tu. So jadi you all tak rugi sebenarnya kalau you all buat benda ni. Macam
You tak buat pun, kita pun tak rugi apa. Mm. Kita orang tak dapat apa pun. You Yeah. buat apa, kita dapat apa. Tapi yang dapat manfaat is you, not us. Yes, true. Betul, kalau sana menunggu-nunggu orang yang ada kepakaran ni. Okey, jadi saya tujuan daripada saya. Jadi saya harap semua pelajar dapat manfaat daripada taklimat pada hari ini. InsyaAllah kalau kita akan, macam saya pernah katakan sebelum ni, kita akan adakan lagi sesi begini berterusan. Kita jadikan di sebagai satu culture dalam department kita untuk kita berkongsi-kongsi kata rezeki lah, nak buka puasa. berkongsi ilmu macam ni, okay. In fact nanti saya pun nanti nak, okay, kalau ada satu, bila kita start LSP, saya nak mungkin depan student pula yang bagi taklimat berdasarkan dia punya experience buat JS dan LSP, let's share the knowledge dengan kawan lain. Jadi saya plan to do that. Jadi tak rugi nanti kalau you sharing pun nanti orang lain pun akan dapat manfaat, you pun dapat pahala dia.